أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Okey, jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey, alhamdulillah kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai ke malam 16 Ramadan. Jadi kita berdoa sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala memurniakan taufik dan juga istiqamah untuk kita meneruskan amalan-amalan ketaatan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini izinkan saya untuk berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan tajuk bertingkat perpaduan dengan silaturahim. Seperti mana yang kita tahu, agama Islam ini adalah agama perpaduan, agama yang untuk kita bersatu hati, bersatu padu, untuk kita menegakkan agama Allah, untuk kita menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebutkan tentang perpaduan, perpaduan itu yang mana lawannya adalah perpecahan, perbalahan, perpisahan dan sebagainya, yang di mana kalau kita lihat Nabi SAW, yang mana Nabi sangat-sangat menitik beratkan untuk kita bersatu hati, untuk kita bekerjasama, dan juga untuk kita jangan berpuak-puak ataupun jangan berpecah belah. Kalau saya sebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, itu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ataupun firmankan kepada kita, iaitu ba'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu bermaksud berpegang teguhlah kamu seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Bermaksud dan janganlah kamu berpecah belah, itu jauhilah perpecahan dan perselisihan. Untuk kita berpeganglah dengan tali Allah, itu berpeganglah pada agama Allah, berpeganglah pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah pada Al-Quran, dan berpeganglah kamu wahai orang-orang mukmin pada Alkitab, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan kamu ke dalam perpecahan. Dan juga bermaksud dan janganlah kamu bercerai-berai seperti mana saat zaman jahiliyah, seperti memusuhi sesama kamu. Janganlah kamu bercerai-berai dalam hal-hal keagamaan. Itu yang mana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan untuk kita bersatu hati, untuk kita bekerjasama. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam satu hadis, iaitu Nabi sebutkan, ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi itu bermaksud, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambungkanlah silaturahim, solatlah pada malam hari ketika orang-orang yang lain sedang lena tidur, dan kamu akan memasuki syurga Allah dengan cara yang selamat. Itu perpaduan. Kalau kita sebutkan tentang silaturahim, itu adalah bersama dengan ahli keluarga. Dan perpaduan itu bermula daripada rumah. Jadi perpaduan itu ditunjukkan ataupun dicontohi oleh ketua keluarga ataupun ibu dan bapa. Dan perpaduan bersama dengan ahli keluarga yang tinggal sebumbung ini diketuai oleh ibu dan juga oleh bapa. Dan mulakanlah ataupun biasakanlah diri kita seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan. Jadi itu yang pertama sekali, afshus salam, itu biasakan diri dengan memberi salam. Memberi salam ini bukan sahaja melalui sekadar kita, lisan kita menyebutkan assalamualaikum, tetapi sesuatu perjanjian keselamatan. Jadi untuk kita berjanji antara satu dengan yang lain, baik kita dengan ahli keluarga kita ataupun dengan orang-orang yang luar. Jadi itu assalam, itu yang bermaksud keselamatan, jadi kesejahteraan.
yang di mana kalau kita rujuk balik kepada hadis Nabi SAW yang lain yang mana Nabi katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah yang memberikan keselamatan melalui lisannya dan juga melalui apa yang dia melakukan ke atas ke atas orang Islam yang lain. Okey, itu dia berjanji. Jadi keselamatan dengan lisannya dan juga dia punya perbuatannya. Okey, jadi itulah yang mana kita katakan perjanjian keselamatan. Okey, yang kita janjikan kepada ahli keluarga kita yang pertama sekali adalah keselamatan, kesayangan, kesejahteraan dan sebagainya. Okey, kemudian wa at'imut ta'am dan berikanlah makan dan minum. Okay, jadi ini adalah yang mana kalau kita nak pertingkatkan perpaduan untuk mempertingkatkan kasih sayang antara satu dengan yang lain, mulakanlah dengan memberi salam, itu keselamatan, kesejahteraan dan juga berikanlah makan minum dan juga makan minum ini juga dapat mengiratkan ikatan. Itu kalau kita makan bersama, itu akan meningkatkan ikatan kekeluargaan kita sesama satu dengan yang lain. Kemudian berbuat baiklah menyantuni ahli keluarga kita. Kita mendidik ahli keluarga kita. Dan akhir sekali yang di mana Nabi SAW mengatakan wasallu bil lail, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ikatan ahli keluarga kita ini mendapat keselamatan, mendapat kesejahteraan dan juga mendapat perlindungan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi solat malam. Bagi begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan wa amma silaturrahim fahiya al-ihsan ila al-aqarib. Iaitu adapun silaturrahim ialah berbuat baik kepada kaum kerabat ala hasbi halil wasil wal mausul. Sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan juga keadaan orang yang hendak dihubungkan. Fataratan takunu bil mal. Kadang-kadang untuk kita berbuat baik dengan ahli keluarga, untuk kita berbuat baik dengan kaum kerabat kita, bagi untuk kita menyambungkan silaturahim, bagi fataratan bil mal itu kadang-kadang dengan perbelanjaan, kadang-kadang dengan harta benda. Wataratan bil khidmah, kadang-kadang dengan kita memberikan bantuan tenaga, itu dengan kita berkhidmat kepada mereka. Wataratan bil ziyarati wassalam, dan kadang-kadang dengan kita datang ziarah, dan juga kita memberi salam wa ghairi dzalik. Dan ada juga dengan cara-cara yang lain. Silaturahim adalah istilah untuk kita perbuatan baik kepada kaum kerabat, kepada ahli keluarga yang memiliki hubungan nasab ataupun kerabat kerana perhubungan pernikahan, serta untuk kita berlemah lembut kasih sayang kepada mereka, untuk kita memerhatikan mereka pada setiap keadaan. Jadi keluarga adalah perkara utama dalam kita membina masyarakat yang harmoni dan berkasih sayang. Keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan berakhlak mulia. Oleh itu, dalam melakukan kebaikan, ahli keluarga lah kelompok yang paling utama untuk kita memberikan perhatian kita yang sepenuhnya terlebih dahulu. Jadi perkara utama dalam menjaga kebajikan ahli keluarga adalah dengan kita menasihati mereka, kita mengajar mereka dan membimbing mereka mengetahui secara jelas perintah serta larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya untuk kita mentaati segala perintah itu sebagai usaha yang berterus-terusan untuk kita selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada siksaan api neraka. Yang penting bukanlah kita inginkan sebuah keluarga itu yang baik hanyalah di dunia sahaja, akan tetapi kebaikan yang kita nak tu kita nak terus menerus sampailah kita dikumpulkan di hari akhirat nanti bersama dengan ahli keluarga kita yang tercinta dan juga yang tersayang. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sampai di sini sahajalah pesanan saya, perkongsian saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah, yang kurang datangnya daripada diri saya sendiri. Dan ini kita akhiri majlis ilmu kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.